Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi, kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia sedang menjajarkan pendekatan kepada tadbir urus kecerdasan buatan AI dengan kemunculan model kawasila teknologi itu. Ia seiring peningkatan gesaan untuk tata kelola yang berkesan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Musti sedang mengukuhkan asas ekosistem AI meliputi tadbir urus, platform, bakat dan akulturasi. Stesen pengecas pantas kenderaan elektrik EV modular mudah alih dengan sistem simpanan kuasa bateri yang pertama di Malaysia dilancar. Menteri Kerja Raya menyatakan infrastruktur pengecasan elektrik pantas yang inovatif itu berkonsepkan modular dan mudah alih. Garis panduan perancangan GPP tapak perkhemahan yang disediakan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan telah siap sepenuhnya dan akan diedarkan kepada pihak berkuasa tempatan di seluruh negara dalam tempoh terdekat. Menteri berkata garis panduan yang komprehensif itu akan menjadi rujukan kepada pengusaha tapak perkhemahan berkaitan permohonan lesen bagi memastikan kawasan riadah berkenaan selamat untuk pengunjung. Pelbagai program serta inisiatif sedang dirancang untuk kanak-kanak yang mengalami gangguan disleksia terutamanya di luar bandar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, program kesedaran mengenai gangguan disleksia dan mengenal pasti simptom awal gangguan dalam kalangan kanak-kanak di luar bandar antara inisiatif yang dirancang. Oktober setiap tahun merupakan sambutan Bulan Kesedaran Disleksia Sedunia. JAKIM akan memantau syarah atau kupasan hadis dalam pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah bagi memastikan konteks dan pemahaman itu sampai kepada murid. Menteri Pendidikan berkata perkara itu sangat penting bagi mengelak timbul isu di kemudian hari seperti salah tafsir hadis sekaligus menangani gejala radikalisme serta ekstremisme dalam masyarakat. 31,100 premis di seluruh negara telah diperiksa di bawah Op Jamin melibatkan pelbagai peringkat rantaian pengedaran bekalan beras termasuk pengilang, pemborong dan peruncit. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan pemeriksaan dibuat bagi mengetahui kedudukan bekalan dan harga beras di peringkat runcit serta barangan keperluan harian lain seperti gula dan minyak masak. Kadar allowance kesusahan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart yang kini RM100 sehari akan dipertimbang untuk dinaikkan kepada suatu jumlah yang lebih munasabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, allowance yang dikhususkan kepada anggota pasukan Smart yang menyertai operasi misi mencari dan menyelamat di luar negara itu masih rendah. Kementerian Dalam Negeri kini pada fasa akhir untuk melaksanakan kaedah tahanan rumah dalam usaha mengurangkan kesesakan penghuni penjara. Menteri menyatakan kementerian sedang menguruskan beberapa perkara dari sudut tafsiran undang-undang terhadap mana-mana akta yang berkaitan. MyEG diberi lanjutan selama 2 tahun oleh Kementerian Dalam Negeri bagi perkhidmatan berkaitan imigresen. Anggaran nilai bagi lanjutan itu bergantung kepada bilangan transaksi yang dilakukan dalam tempoh tersebut. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, MyEG menjelaskan sebagai sebahagian daripada keperluan berdasarkan lanjutan itu, pihaknya perlu menyiapkan peningkatan sistem. Perjanjian bagi lanjutan itu akan ditandatangani kemudian. Hukum sah atau tidak sesebuah perkahwinan itu hanya dapat ditentukan oleh pihak berkuasa agama di negeri-negeri yang telah dilantik sultan atau raja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri tegaskan masyarakat perlu memahami kaedah perkahwinan yang terdapat di negeri-negeri termasuk Perlis. Menurutnya, Mufti Wilayah Persekutuan juga akan mengeluarkan satu kenyataan mengenai hukum terhadap persoalan mengenai perkahwinan Sabri Yunus dan isterinya Ardini Angelin Tan. Malaysia edar sejumlah 34,500 naskah Al-Quran beserta terjemahan dalam pelbagai bahasa ke 5 buah negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri memaklumkan negara terlibat Kemboja, Australia, Kanada, Amerika Syarikat serta Ireland. Beliau turut buka peluang kepada duta-duta besar Malaysia di luar negara untuk menjalinkan kerjasama mengedarkan sejuta naskah Al-Quran serta mempromosi buku-buku terbitan JAKIM di peringkat dunia.
Jabatan Pendaftaran Negara JPN meminta 4 beradik yang didakwa dihalang ke sekolah kerana tidak memiliki kad pengenalan untuk hadir ke pejabatnya. Keperluan itu bagi membolehkan JPN mendapatkan fakta kes dan status sebenar perkara itu. JPN turut meminta agar orang ramai tidak mensensasikan perkara berkenaan, memandangkan ianya adalah makluman dari satu pihak sahaja serta boleh memberi tanggapan kurang tepat kepada perkhidmatan kerajaan. Tapak pelupusan sanitari Jeram bakal jadi projek loji terbesar sisa kepada tenaga WTE di negara ini. Dijangka beroperasi pada 2026, pusat seluas 12 hektar itu mampu memproses 3,000 tan sisa pepejal setiap hari serta menjana tenaga sehingga 52 megawatt. Menurut Menteri Besar Selangor, projek dijangka siap menjelang akhir tahun 2025, mampu mengurangkan sehingga 80% penggunaan tapak pelupusan sedia ada. Kawasan berluka seluas 8 hektar di Jalan Sebana, Kota Tinggi, Johor terbakar. Komander Operasi berkata setakat ini bomba berjaya memadamkan sebanyak 50% kawasan yang terjejas. Tambahnya kerja-kerja kawalan akan diluaskan ke 2 sektor menggunakan pam angkut, sumber air berhampiran dan water tanker. Sementara itu, Maritim Malaysia Johor telah menggerakkan sebuah pesawat bagi membantu memadam kebakaran. 18 operasi menggunakan teknik water bombing menerusi pesawat itu berjaya dilaksanakan setakat ini. Polis mengesahkan penahanan seorang individu tempatan bagi membantu siasatan berhubung kes penerbitan sebuah buku mengandungi imej yang didakwa menghina jata negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman bagaimanapun menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Selain sentiasa prihatin terhadap isu sensitif, terutamanya melibatkan aspek keselamatan dan kedaulatan negara. Seorang anggota polis berpangkat korporal cedera terkena libasan kapak oleh suspek kes dadah. Kejadian berlaku ketika bangsa bersama seorang lagi anggota cuba tahan suspek dalam op tapis di Felda Bersia, Gerik. Ketua Polis Daerah berkata anggota cedera di bahu kanan dan bengkak di kepala. Bagi mempertahankan diri, bangsa melepaskan tembakan ke kaki suspek. Pemeriksaan menemukan ganja dan syabu dalam poket suspek. Seorang warga Rohingya ditemukan maut dengan kesan tikaman dipercayai dibunuh bekas rakan serumah. Ketua Polis Kelantan mengesahkan menerima laporan tersebut dan siasatan masih dijalankan. Lebih 600 pegawai serta anggota polis akan ditugaskan bagi memastikan kelancaran saingan MotoGP di Litar Antarabangsa Sepang pada 10 hingga 12 November depan. Ketua Polis Daerah KLIA mengesahkan pihaknya telah mempersiapkan kesemua pegawai dan anggota bagi tujuan pemantauan keselamatan pengunjung selain pengawalan pergerakan lalu lintas ke venue perlombaan itu. Institut Sukan Negara ISN mewujudkan klinik kesihatan wanita yang pertama sebagai inisiatif menangani isu-isu kesihatan atlet wanita di Pusat Perubatan Sukan Negara ISN. Menteri Belia dan Sukan memberitahu klinik itu diwujudkan selepas menerima maklum balas menerusi sesi town hall dikendalikan bersama atlet wanita negara pada Ogos lepas. Lebuh Raya Kajang Seremban Sendirian Berhad Lekas akan ditutup sementara dari 5 petang Sabtu ini hingga 4 pagi Ahad bagi memberi laluan kepada acara berbasikal malam tahunan RHP Lekas Highway Ride 2023 edisi ke-8. Ketua Pegawai Eksekutif Lekas dalam kenyataan menyebut pengguna dari arah utara dan selatan seperti Kuala Lumpur, Ceras, Kajang, Seremban, Senawang serta Kuala Pilah dinasihat menggunakan Jalan Persekutuan 1 atau Lebuh Raya Plus untuk meneruskan perjalanan masing-masing. Perdana Menteri mengumumkan penambahan 1 bilion unit skim amanah hartanah Bumi Putera untuk ditawarkan bagi langganan umum. Ia komitmen pelaburan hartanah Berhad bagi memberi peluang kepada lebih ramai Bumi Putera mempunyai pemilikan beneficial ke atas pasaran hartanah di lokasi utama seluruh negara. Jumlah pelaburan maksimum yang sebelum ini dihadkan kepada RM500,000 kini dinaikkan kepada RM1 juta bagi pelabur individu.
Inisiatif memperkenalkan nombor pengenalan cukai dan e-invoice adalah bagi mengatasi ketirisan hasil dan mengurangkan saiz ekonomi bayangan. Dua kaedah itu diwujudkan, kata Timbalan Menteri Kewangan 1, bagi menggantikan cukai, barang dan perkhidmatan GST. Pelaksanaan e-invoice adalah satu mekanisme baharu untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran cukai negara dan seterusnya pematuhan cukai. Fokus kerajaan untuk menurunkan defisit fiskal dalam belanjawan 2024 adalah untuk meningkatkan keyakinan pelabur serta memacu pertumbuhan ekonomi. Kata Perdana Menteri, sekiranya defisit fiskal negara meningkat, pelabur-pelabur tidak akan yakin dengan kepimpinan kerajaan. Proses pemantauan maklum balas serta cadangan yang disuarakan segenap pihak di media sosial terhadap belanjawan 2024 bagi tujuan penambahbaikan telah mula dilaksana. Ketua Seksyen Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan memaklumkan pasukan yang dianggotai kira-kira 27 pegawai Kementerian Kewangan dan pelbagai agensi itu telah memulakan pemantauan peringkat permulaan. Belanjawan 2024 bakal merancangkan ekonomi digital dan melonjakkan Malaysia ke sempadan digital baharu. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia yakin selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030. Belanjawan 2024 memperkenalkan langkah-langkah komprehensif untuk menyokong syarikat pemula PMKS serta usahawan dalam usaha mendigitalkan perniagaan masing-masing. Pemeteraian MOU antara Malaysia dan Uzbekistan memperkukuh kerjasama pelancongan kedua-dua negara. Kerajaan Malaysia diwakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, sementara Menteri Ekologi, Pelindungan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mewakili Kerajaan Uzbekistan. MOU menyaksikan 8 bidang utama akan dibangunkan dalam tempoh 10 tahun. Jawatan Kuasa Tindakan Penyelarasan Pelaburan dan Perdagangan dan Kerajaan Negeri Perak telah berbincang mengenai cadangan pembangunan Krian Integrated Industrial Park dalam mesyuarat pertamanya. Kenyataan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyebut mesyuarat membincangkan kerja-kerja pelaksanaan bagi inisiatif yang telah diumumkan dalam belanjawan 2024 iaitu projek pembangunan lembah otomotif berteknologi tinggi. Turut dibincangkan status terkini pelaburan asing dan domestik yang masih dalam proses pelaksanaan. RM4.18 juta diperuntukkan kepada Risda Negeri 9 tahun ini bagi menjayakan program peningkatan produktiviti getah. Exco Kanan Negeri 9, Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, jumlah itu merangkumi skim insentif produktiviti getah sebanyak RM2.19 juta, inisiatif peningkatan produktiviti getah RM1.3 juta, kemudahan infrastruktur pemasaran RM491,000 dan skim insentif latex RM195,671. Lebih 300 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan udara rejim Israel ke atas sebuah hospital di semenanjung Gaza semalam. Seorang pegawai Kementerian Kesihatan di Gaza berkata sekurang-kurangnya 500 terbunuh dan cedera dalam serangan udara di Hospital Al-Ahli Al-Arabi. Video memaparkan ambulans membawa mangsa termasuk kanak-kanak yang cedera di Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 3,000 warga Palestin terkorban sepanjang 11 hari serangan kejam Israel. Dalam pada itu, tentera rejim Zionis terus giat tambah lebih banyak kereta kebal dan kenderaan perang di sempadan Gaza. Ini sebagai persediaan untuk melancarkan serangan darat secara besar-besaran dengan sasaran utamanya untuk melumpuhkan pergerakan pejuang Hamas. Sehubungan itu, rejim Zionis gesa penduduk Palestin untuk meninggalkan kawasan tersebut. Rakyat Palestin di tebing barat bimbang dengan konflik yang semakin parah. Mereka berharap ia dapat ditamatkan secepat mungkin. Meskipun serangan terbaru ini tumpu kawasan di semenanjung Gaza, namun dengan situasi ketika ini, penduduk bimbang ancaman terhadap keluarga mereka di tebing barat. Gaza terus dikepung berpuluh tahun dengan kini berdepan sekatan ubat-ubatan, bekalan makanan dan elektrik. Trak-trak yang membawa bantuan untuk semenanjung Gaza tiba di satu-satunya lintasan sepadan ke wilayah yang tidak dikawal rejim Israel. Menurut Mesir, lintasan Rafah
yang merupakan laluan penting sebelum peperangan, kini menjadi jalan utama untuk bekalan yang sangat diperlukan ke Palestin. Walaupun lintasan Rafah tidak ditutup, ia tidak boleh beroperasi kerana serangan udara Israel ke Gaza. Penghantaran bantuan kini masih terkandas menunggu laluan selamat dibuka. Baik, saudara, kata 744 berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Kita jumpa lagi.